Kerajaan komited memperuntukkan RM3 bilion bagi membolehkan penanaman padi 5 musim berskala besar setiap 2 tahun di Kedah. Perdana Menteri yakin inisiatif itu dapat meningkatkan pengeluaran sekaligus menambah baik ekosistem agro selain menjamin sekuriti makanan negara. Jadi yang saya luluskan hari ini apa? 3,000 juta ringgit. Sikit, ya. Banyak. Tetapi ada pilihan? Tak ada. Kalau betul Anwar dan kerajaan Perbankan nak tolong, kena buatlah. Baik, tetapi laratkah orang tunggu sampai 3 tahun baru nak dapat hasil? Sementara tu buat apa? Bantuan nelayan kita tambah. Sebahagian peruntukan akan disalurkan kepada infrastruktur pengairan dan saliran. Selain jalan, di bawah seliaan Lembaga Pertanian Muda MADA. Projek itu merangkumi kawasan seluas 201,000 hektar untuk tempoh 3 tahun. Datuk Seri Anwar berucap pada Majlis Sentuhan Madani peringkat Kedah bersama peladang, penternak, nelayan, penoreh dan pekebun kecil di Alustar. Penerima yang ketiga untuk insentif pembangunan sektor tanaman, wakilnya. Peruntukan yang disebut tadi yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan MADA dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Sekarang ni sekitar 30% dan dalam 20% lagi masih dalam pembinaan dan masih ada 100 blok lagi yang belum dibina dan itulah peruntukan yang Amat Berhormat Perdana Menteri maksudkan. Jadi kita lihat bagaimana bersungguhnya Perdana Menteri dalam usaha untuk meningkat hasil. Banyak insentif-insentif yang telah dirancang untuk dibagikan kepada pesawah. Jadi apa yang kita lihat dan melihat apa yang hasrat PM inginkan, dia mahu melihat pesawah sekarang ni bersatu untuk mengadakan satu program yang dikatakan program tanaman padi skala besar. Itu hasrat beliau. Jadi saya yakin dan percaya sebab dengan hasrat yang beliau inginkan tu, jika kita pesawah-pesawah dapat membantu ataupun melaksanakan seperti mana kerajaan sarankan, saya rasa dan yakin lebih banyak bantuan ataupun insentif-insentif yang lain akan diberi. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi dan untuk yang fokus sekali kita fokus untuk 5x2 lah untuk penanaman padi 5x2 tahun. Okey, terima kasih banyaklah kerajaan. Kita tak boleh merasa rendah diri kerana menjadi penanam padi. Kita memberi makan kepada yang kaya, yang miskin. Jadi apa yang patut dibuat ialah meningkatkan produktiviti, memperbanyakkan hasil, menggunakan teknologi supaya generasi muda boleh terlibat. Masalah sekarang ni generasi muda dia tengok pertanian secara tradisional, berpanas dan sebagainya, sedangkan kita ada teknologi. Jadi apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit, itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur dan saya mewakili rakyat. Untuk lagi laporan dari negeri Jelapang Padi, kita langsung bersama Nur Izzati Cik Ani di Alustar. Izzati. Terima kasih. Kedah antara negeri yang mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peruntukan berjumlah 28 juta ringgit untuk projek bekalan air luar bandar di daerah Kubang Pasu diharap mampu membantu menyelesaikan masalah gangguan bekalan air di daerah berkenaan. Peruntukan itu diumumkan Datuk Seri Anwar ketika program Ramah Mesra bersama warga Kubang Pasu di Changlun Sabtu lalu. Penduduk Kubang Pasu yang ditemui RTM berkata pengumuman itu bukan sahaja memberi kelegaan dan kegembiraan kepada mereka. Malah ia menunjukkan kecaknaan dan keprihatinan Perdana Menteri terhadap masalah yang membelenggu penduduk sejak sekian lama. Pelaksanaan projek tersebut membolehkan mereka mendapat bekalan air yang sempurna untuk kegunaan harian. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia
Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana membantu negeri Kedah, terutamanya di Kubang Pasu khususnya. Dan dengan adanya peruntukan yang baru ini mungkin dapat menaik taraf dari sistem pelariran yang baik untuk rumah ke rumah dan juga orang kata apa, kategori yang tidak mampu dan mampu. Maksud dia dari sistem tu pengairan yang kita rasa selama ni rakyat Kedah menunggu-nunggu untuk cabaran gembira akhirnya berjaya diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Banyak alhamdulillah, syukur pada Allah ke atas peruntukan yang dibagi. Cuma saya minta pihak yang terbabit itu segerakanlah supaya peruntukan tadi sampai ke akar umbi, ke tempat yang ayak ni masalah. Kesian kita tengok penduduk Kubang Pasu ni ada kawasan-kawasan yang terpaksa menggunakan pet ayak dan bukan guna pet ayak, guna pam. Dan kadang-kadang pam tu tak berfungsi dengan baik, jadi menyukarkanlah kehidupan seharian penduduk sekitar Kubang Pasu ni. InsyaAllah segerakan. Terima kasih banyak kepada Kerajaan Persekutuan kerana menyalurkan kurang lebih 28 juta kepada daerah Kubang Pasu, dan kita mohon untuk dipercepatkanlah bekalan air yang baik. Jadi kita mintalah supaya bekalan air ini dapat disalurkan kepada kawasan-kawasan yang ada gangguan air sebelum ni. Selain projek bekalan air luar bandar, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan berjumlah 1.25 juta ringgit bagi kerja pembaikan 4 klinik dan RM300,000 lagi peruntukan bagi pembaikan sebuah sekolah daif di daerah Kubang Pasu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) Negeri Kedah menerima 3,177 aduan dalam tempoh Januari lalu hingga bulan ini. 80% daripadanya berkaitan masalah komunikasi tanpa wayar. Pengarah MCMC Negeri Kedah, Mazlan Osman berkata, aduan lain adalah berkaitan perkhidmatan selular, perkhidmatan pos dan kurier, media sosial, perkhidmatan gentian, aplikasi mesej dan laman web. Beliau berkata, daerah Kuala Muda menerima aduan tertinggi iaitu 765, diikuti Baling 664 dan Kulim 419 aduan. Kecuali masalah capaian liputan jalur lebar, lebih separuh daripada aduan yang diterima telah diselesaikan. Jadi projek yang kita jalankan sekarang ni adalah projek pelanjalinan digital negara. Itu jendela sedang rancak diadakan di seluruh negara. So bagi di negeri Kedah, kita ada 67 projek baru untuk naik taraf dengan membina menara-menara telekomunikasi di negeri Kedah, dan kita mengharapkan selepas siapnya sepenuh pembinaan menara telekomunikasi ini, maka masalah-masalah liputan atau aduan-aduan yang kita terima ini akan berkurangan. Bercakap kepada RTM di Alustar, Mazlan berkata pembinaan kesemua menara telekomunikasi baharu bawah projek jendela dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung tahun ini. Ia boleh digunakan pada suku kedua tahun hadapan. Bagi suku pertama tahun ini, liputan jalur lebar mudah alih 4G bagi kawasan berpenduduk telah mencapai 98.91%. Pelaksanaan projek jendela sebagai usaha membantu rakyat mendapatkan kemudahan jaringan internet yang stabil. Projek ternakan udang putih yang diusahakan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Sungai Petani kini mula membuahkan hasil. Projek yang dijalankan di Kampung Pengkalan, Bukit Berapit itu menjadi perintis kepada usaha mengembangkan aktiviti penternakan udang putih kepada penduduk setempat, terutama kepada ahli PPK. Ketika ini, terdapat 2 kolam takungan, 4 kolam rawatan, 4 kolam ternakan dan 3 kolam asuhan. Pada peringkat awal, PPK Sungai Petani menjalankan 2 pusingan kutipan hasil setahun dan kini ke arah 3 pusingan setahun. Melalui 4 kolam ternak ni,
kita berjaya pusingan pertama kita mengeluarkan sebanyak 6 hingga 18 tan lah sepusingan. Dan pada tahun 2023 ni kita selesaikan, kita akan hanya sempat buat 2 pusingan dan insya-Allah kita akan keluar 35 hingga 40 tan lah. Udang putih dijual kepada pemborong sekitar Pulau Pinang dan Batu Kurau Perak serta jualan runjit di sekitar Sungai Petani. Untuk pelan jangka panjang, PPK Sungai Petani merancang untuk menambah 2 lagi kolam ternakan yang boleh memuatkan sehingga 600,000 ekor benih udang. Ia mampu menghasilkan tuaian 7 hingga 8 tar per kolam setiap pusingan. Juga menjual benih udang Super PL yang berumur 27 hari dan menjual udang untuk umpan memancing bagi pasaran sekitar Sungai Petani dan daerah Kuala Muda. Menariknya, keuntungan yang diperoleh daripada projek ternakan udang ini akan dikongsi bersama ahli-ahli PPK Sungai Petani melalui pemberian dividen. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Izati. Esok, Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang bakal berlangsung di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh. Pelbagai pengisian menarik disusun bagi memeriahkan lagi sambutan yang akan diadakan selama 3 hari. Untuk perkembangan semasa, kita bersama Fahmi Muhammad Nur. Ya, saya terus kami bawakan dari Bulatan Sultan Azlan Shah di Ipoh Meru bersempena Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023 yang akan berlangsung di sini. Dan petang ini cukup bertuah kami bersama Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital, Yang Berhormat Fahmi Fazil. YB, terima kasih sudi bersama dengan kami petang ini. Terima kasih Saudara Fahmi. Daripada Fahmi kepada Fahmi. Ya, baik YB, setakat ini bagaimana YB melihat persiapan program yang akan berlangsung? Ya, Alhamdulillah nampak segala persiapan berjalan dengan lancar. Kita jangkakan esok insya-Allah suasana ini sangat meriah. Saya difahamkan jualan rahmah setakat ini lebih 5,000 orang telah datang untuk membeli barang-barang. Jadi kita jangkakan esok lebih ramai yang akan datang. Saya harap bukan hanya warga di Parlimen Tambun, di Ipoh, ya, kita harap lebih ramai daripada kawasan sekitar boleh datang untuk sama-sama kita raikan bulan kebangsaan dan juga masa yang sama ambil kesempatan untuk melawat beberapa booth dan juga memanfaatkan mungkin program-program seperti jualan ramah yang disediakan. Baik YB, bagaimana YB melihat mungkin kerjasama dan juga sinergi jabatan dan juga agensi khususnya di bawah KKD dalam persiapan sambutan? Ya, dia memang alhamdulillah sinergi itu membuahkan hasil yang positif. Kita lihat antara booth yang kita bawa termasuklah ada daripada MDEC, ada daripada beberapa penyedia perkhidmatan internet. Jadi sebagai salah satu kementerian yang mengutamakan kesaling hubungan ataupun konektiviti, kita harap hubung kait dan hubungan yang erat antara agensi-agensi bawah kementerian ini akan dapat membantu rakyat amnya, tapi khusus berkait dengan ekonomi digital, ya. Jadi saya harap mereka yang dapat datang boleh melihat manfaat yang dijana daripada keterlibatan masyarakat dan industri dalam bidang ekonomi digital, insya-Allah. Baik YB, mungkin harapan YB lah terhadap majlis yang akan berlangsung dan juga seruan kepada masyarakat untuk ambil peluang datang beramai-ramai. Bermula malam ni YB, kita ada forum perdana. Benar. InsyaAllah malam ni kita ada program forum perdana Haliwal Islam yang bertemakan Bulan Kebangsaan, dan harapan saya program pada pagi esok di mana kita ada sejumlah program yang agak banyak. Jadi insya-Allah dia bukan hanya majlis yang meriah, tapi kita harap akan dapat menyuntik semangat patriotisme, mengingatkan kita betapa bertuahnya kita lahir dibesarkan di bumi yang bernama Malaysia ini, dan kita perlu berusaha bersama-sama untuk memastikan kedaulatannya sentiasa terjaga dan rakyat, kebajikan rakyat itu sentiasa terbela. Harapan saya inilah mesej yang dapat diterima oleh warga yang akan dapat datang esok, dan aktiviti-aktiviti yang akan bermula hinggalah ke 31 Ogos dan 16 September nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih YB. Terima kasih.
Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian kami dari Meru Ipoh. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Fahmi. Rasa cinta kepada negara dapat diterjemah menerusi pengibaran jalur gemilang. Amalan tersebut perlu dilaksana bukan sahaja pada hari penting seperti sambutan Bulan Kebangsaan, tetapi dalam kehidupan seharian tanpa rasa malu dan janggal. Ia sekaligus dapat membangkitkan semangat patriotisme dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Semangat juang pemimpin terdahulu dalam menuntut kemerdekaan perlu dijadikan iktibar dan inspirasi. Kebebasan yang dikecapi perlu dipelihara agar kehidupan yang sejahtera dan harmoni dapat terus dinikmati. Amalan mengibar jalur gemilang perlu sentiasa dilaksanakan sebagai bukti kasih dan sayang kepada negara tercinta. Kita Malaysia yang berbilang kaum. So benda itu memang menyatukan kita sebagai satu kaum yang berbagai bangsa and merupakan satu yang memupuk perpaduan lah antara semua kaum yang ada dekat Malaysia ni. Itulah satu cara yang mudah dan semua orang boleh buat. Dan harga pun bukannya mahal, no. Boleh buat belaka. So siapa-siapa yang rasa sayang pada Malaysia ni, negara ni, kibarlah jalur gemilang. Sebagai sebuah negara yang majmuk, semangat kekitaan perlu disemai sejak kecil. Justru membudayakan kibaran jalur gemilang tanpa mengira masa mampu menyuntik rasa kagum generasi muda. Sebab kita adalah rakyat Malaysia. So wajib bagi kita sebagai masyarakat untuk sentiasa memastikan semangat kemerdekaan dan juga semangat patriotisme ada dalam diri kita lah. Dia menanamkan semangat patriotik kita sebenarnya. So kalau tak ada semangat patriotik dalam diri tu macam kita tak tahu mana apa itu bangsa kita sendiri. Ibu bapa perlu memberi tumpuan terhadap aspek pembangunan fizikal secara sihat anak-anak di sebalik penggunaan tinggi gadget dalam kehidupan seharian. Nasihat itu disuarakan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Menurutnya, walaupun ibu bapa tidak dapat mengelak daripada membenarkan anak-anak meluangkan masa dengan gadget, namun kepentingan pembangunan fizikal menerusi aktiviti bersukan perlu diutamakan. Kita tidak kata gadget itu buruk. Dunia sekarang, everything is online. So, kita tak boleh elakkan. Tapi kita kena balance. Kita kena balance masa untuk pastikan ada aktiviti fizikal. Itu sebab kita nak wujudkan banyak lagi platform untuk mereka keluar. Ibu bapa, kita jangan beritahu anak, tak boleh main gadget, tak boleh online. Because their world is now a seamless online world. Okay, tapi kita kena bagi balance. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis sambutan Hari Belia Negara dan jelajah mini rakan muda peringkat negeri Pulau Pinang di Padang Kota Lama. Seramai 2,000 orang hadir dalam majlis tersebut yang turut diserikan dengan aktiviti mesra belia seperti sukan dan rekreasi, persembahan pentas, pameran dan jualan usahawan belia. Kementerian Belia dan Sukan turut memperuntukkan RM500,000 kepada Pertubuhan Belia untuk menjalankan aktiviti riadah demi melahirkan generasi belia yang sihat pada masa akan datang. Seramai 332 bekas atlet telah menerima manfaat dari skim bantuan khas Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB sehingga bulan Jun lepas. Presiden YAKIB, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid berkata ia melibatkan peruntukan lebih RM270,000. Beginilah kita di YAKIB sentiasa menghargai, memprihatin kepada bekas atlet dan juga kepada keluarga mereka yang kini kita telah pergi ke tahap yang begitu kritikal di mana ramai bekas-bekas atlet kita menjalani perubatan, ada yang kritikal, ada yang kanser dan sebagainya. Beliau sebelum itu menyerahkan bantuan khairat kematian untuk waris 2 bekas atlet negara iaitu Allahyarham Safaruddin Muhammad Zain dalam sukan berbasikal serta Allahyarham Rahim Muhammad bola sepak di Seberang Jaya. Turut hadir menyampaikan bantuan tersebut adalah Setiausaha Sulit kepada tim